Kita mulakan sumbangan berita dari Pulau Mutiara dengan laporan ini. Nelayan Pulau Pinang terus menunjukkan bantahan terhadap Pelan Induk Pengangkutan Negeri dan cadangan projek tebus guna tanah membabitkan kawasan laut di sekitar Permatang Damar Laut hingga Teluk Kumbar. Nelayan terbabit mendesak projek berkenaan dibatalkan dan kawasan laut yang menjadi lubuk rezeki mereka tidak diganggu dengan sebarang projek pembangunan yang akhirnya merugikan mereka. Pengerusi Persatuan Nelayan Pulau Pinang Selatan, Arsyad Omar menegaskan kawasan tebus guna tambak laut yang dirancang itu adalah lubuk emas nelayan khususnya untuk mendapatkan hasil laut terutama udang. Arsyad dalam pada itu mendesak kerajaan negeri tidak menjadikan nelayan sebagai korbannya dengan cadangan projek tambakan laut yang akhirnya membentuk 3 pulau buatan. Kita pun tetap dengan pendirian kita. Persatuan Nelayan Kawasan Pulau Pinang Selatan tetap dengan pendirian kita membantah sekeras-kerasnya projek ni. Jadi CM sendiri pun dah dengar pandangan kita, rayuan kita. Kita berharap semua kerajaan negeri peka dengan nelayan, dengan masalah yang dihadapi oleh nelayan dan projek ni kita minta jangan diteruskan. Jadi kawasan tersebut sebenarnya bukan kata kegunaan nelayan setempat saja, dia adalah kegunaan nelayan seluruh Pulau Pinang. Jadi ikan ni dia tak duduk setempat. Kadang-kadang ada musim temenung dia dekat Pulau Betung lah. Satu Pulau Pinang di Pulau Betung tu. Jadi kalau udang pun kalau di kawasan tu lah. Semua orang berkumpul di situ. Bahawa nelayan-nelayan akan hilang terus pendapatan sepanjang projek tersebut yang akan dilaksanakan. Jadi saya nampak apa yang pasti iaitu nelayan akan hilang pendapatan secara total. Projek tambakan laut di selatan Pulau Pinang. Berkenaan tambakan laut 3 biji pulau itu memang sangat luas dan lebih kurang 5 kilo dan kawasan itulah kami yang berusaha mencari makan tangkap ikan di situ. Menurut Arsyad Omar, ketiga-tiga pulau itu iaitu berkeluasan 809 hektar, 526 hektar dan 324 hektar dibimbangi tidak akan memberi apa-apa keuntungan kepada golongan nelayan yang selepas ini bakal hilang punca pendapatan. 2 lagi balai bomba baru di Pulau Pinang dijangka siap penghujung tahun ini. Penambahan balai bomba dan penyelamat di Batu Kawan seberang Perai Selatan dan Penanti seberang Perai Tengah itu akan menjadikan jumlah keseluruhan balai di negeri ini 19 buah. Menurut pengarah bomba dan penyelamat Pulau Pinang, Azmi Tamat, selain aset logistik, pihaknya turut menambah 50 lagi anggota baharu untuk ditempatkan di kedua-dua balai. Penambahan itu wajar berikutan Batu Kawan dan Penanti berada di kawasan luar bandar yang memerlukan respon pantas sekiranya berlaku kecemasan. Jadi kalau kata 7 ke 8 minit bermakna kita sampai pada range dia. Ya. Cuma apa kaedah yang kita nak buat sekarang ni ialah dengan penambahan lagi balai bomba lah. Pada tahun ini kita adakan bertambah lagi 2. Bermakna apa juga berlaku di kawasan yang baru ini, maknanya balai yang terdekat respon boleh sampai dalam masa 7 hingga ke 8 minit. Dan saya akan cuba juga bagi memastikan supaya perkara ini boleh dipendekkan lagi. Range dia boleh dipendekkan lagi. Kerja-kerja pembinaan kedua-dua balai itu bermula April ini. Beliau ditemui media selepas perhimpunan tahunan 2016 peringkat JBPM Pulau Pinang di Batu Kawan. Dalam perkembangan lain, Azmi berkata pihaknya turut akan memberi tumpuan kepada kes cubaan membunuh diri, terutamanya melibatkan Jambatan Pulau Pinang dan Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Untuk itu, latihan penguasaan dan kemahiran pujukan psikologi oleh pegawai dan anggota akan dipertingkat bagi mengatasi masalah bunuh diri dan terjun membabitkan orang awam yang semakin meningkat. Tahun lalu, JBPM Pulau Pinang berjaya menyelamatkan 21 mangsa cubaan bunuh diri membabitkan terjun laut dan bangunan daripada 37 laporan yang diterima. Beberapa jalan berhampiran Padang Polo akan ditutup atau dijadikan jalan sehala ketika Fiesta Belon Udara Panas Pulau Pinang 2016 berlangsung bulan depan. Ia bagi mengelak kesesakan lalu lintas dan mengganggu perjalanan kenderaan kecemasan Hospital Pulau Pinang, HPP.
Penutupan itu membabitkan jalan residensi, jalan tol dan jalan utama. Pihak penganjur akan mendapatkan kerjasama semua pihak termasuk Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP bagi menunda kenderaan yang diletak di kawasan tidak sepatutnya atau menghalang lalu lintas. Pengerusi Lembaga Pelawat HPP Lim Tiong Diong minggu lalu meminta penganjur menimbang semula lokasi festival itu ke lokasi yang lebih strategik. Kelab Sukan Pulau Pinang pula telah membenarkan padang kelabnya digunakan sebagai tapak pendaratan helikopter bagi tujuan kecemasan. Pihak polis menasihatkan pengunjung yang nak pergi ke pesta ini supaya mematuhi tempat-tempat letak kereta yang telah ditetapkan. Elakkan daripada meletakkan kenderaan di sepanjang kawasan Padang Polo di jalan residensi yang boleh menyebabkan gangguan kepada pengguna yang nak ke hospital. Pengunjung dinasihat menggunakan pengangkutan awam dan bas shuttle yang disediakan bagi mengelakkan kesesakan lalu lintas. Fiesta kali kedua ini akan berlangsung pada 9 dan 10 Februari ini bermula jam 7 pagi hingga 9.30 malam. Lebih 100,000 pengunjung dijangka mengunjungi fiesta tersebut. Laporan itu tadi mengakhiri paparan dari Pulau Mutiara hari ini. Kami menjanjikan deretan laporan terbaik dan terkini dalam pertemuan seterusnya. Kembali bersama Nolela di Angkasa Puri.